Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزوجنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وبارك وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Yang banjir, yang berusaha sahabat saya, Ustaz kami berbahagia SM Ismail, SM Syarudin, tuan-tuan perempuan muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam Selasa ini, pada malam Rabu ini, malam 17 Safar 1444 Hijriah bersamaan 13 September 2022 Muslim dibagikan sedikit dan syukur kita kepada Allah SWT. Allah SWT memberikan kita sekali lagi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dalam majlis ilmu ini. Majlis ilmu ini disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ini sebagai rawdatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman syurga Allah SWT. Syurga itu 7. Jadi taman syurga itu tadi terdapat banyak-banyak. Nabi SAW menyebut majlis ilmu ini adalah satu daripada taman-taman syurga Allah SWT. Kenapa dikatakan taman? Kerana di dalamnya majlis ilmu ini adanya rahmat yang diturunkan oleh Allah SWT, dibawa oleh para malaikat atas kitab perintahnya. Dalam ilmu ini ada sakinah, yakni ketenangan. Sebab itu kita lihat dalam ilmu tidak pernah orang tak tenang. Semua tenang, sama dia tenang mengikuti ataupun tenang dalam mimpi. Dia akan tersedar bila berakhirnya majlis ilmu. Bila dia ilmu, dia sedar balik masa majlis ilmu tenang dalam mimpi yang aku mimpinya wallahualam. Tapi itulah yang dikatakan sebagai sakinah,
saya rasa tenang pada dia ilmu, walaupun yang hadir tidak seberapa ramai mana pun. Dulu waktu saya menjadi guru takmir tadi, saya tengok dalam Facebook pegawai takmir negeri Perak sedang menguruskan borang-borang tuntutan takmir tinggi, berkaca-kaca surat, berkaca-kaca kertas. Satu Perak, dalam Perak ada 600 masjid. Bayangkan satu masjid ada 2 orang guru takmir. Kita bayangkan berapa banyak orang yang guru takmir yang diurus oleh ustaz. Itu belum lagi campur orang telefon, guru takmir telefon. Ustaz, keling dah masuk belum? Kadang-kadang untuk maklumat ustaz kami sampai 2-3 bulan tak masuk. Saya tak tahu ustaz kami yang masa di tempat lama ni di guru takmir tak apa. Sebab apa? Pak dengar bandar ni guru takmir tak ramai. Kalau ustaz kami dulu je borang-borang guru takmir, pegawai daerah, pegawai agama daerah pas dapat mengajar masjid, surau. Jadi banyaklah nak urus. Dalam klaim tu, saya ingat saya dulu lah, kita kena tulis berapa hadirin yang hadir waktu kita mengajar kuliah takmir. Kadang-kadang terpaksa itu ustaz kami yang datang 50, terpaksa tulis 20. Kenapa? Kesian. Kalau kita tulis dengan jujur, kota takmir itu akan ditagikan dari masjid atau surau perkenaan. Daripada 4 turun jadi 2, daripada 2 turun jadi 1. Jadi kita kesian kepada masjid dulu dan kesian kepada guru takmir yang lain. Jadi terpaksa begitulah. Bila ada keluar orang yang datang itu 5, 9, itu siang. Ada di pengalaman kita, bukan kita reka. Jadi tak ada masalah. Setengah ustaz bila tak ada orang, dia tak datang lah. Dia beritahu dengan pengurusi, saya tak datang lah. Kenapa? Saya datang pun orang tak beli saya, orang tak datang dengan kuliah saya. Kita sebenarnya nak menyampaikan ini untuk kita nak orang datang ramai-ramai, ataupun kita nak menyampaikan ilmu itu kerana Allah SWT. Kerja nak bagi tarik orang datang itu kerja Allah bagi kita. Kerja kita datang memenuhi kerja atau tugas kita itu menyampaikan ilmu. Dalam ketika kata kita di sini, saya sebagai tanggungjawab komuniti, sebagai khidmat komuniti. Kita duduk sini, apa yang kita disumbangkan kepada komuniti tadi. Tak mampu jadi imam, jadi bilal. Tak mampu jadi bilal, mengajar. Itu dia peranan kita. Tinggalkan satu jariah. Apa dia? Ini khidmat 3-4 kali sebut. Dan saya dah sembang dengan 1 seorang 2 sahabat itu untuk menubuhkan kumpulan berzeki marhaban. InsyaAllah kita akan wawankan dalam 2 masa dalam masa dekat ni. Tanya buang-buang nama pun dan dapat jumlah yang sesuai, kita akan adakan perjumpaan di surau ni untuk terbincang bila nak latihan dan perkara-perkara yang berkaitan. Itulah yang kita tinggalkan. Ustaz kami nak tinggalkan jariah di sini. Apa dia? Surau ni kan, dengan lampu kemudahan yang semua yang ada kaptennya, airconnya. Itu jariah yang dia telah tinggalkan sekumpulannya. Bila kami yang tak ada di sini, apa yang masyarakat di sini boleh terus manfaatkan, itu dikatakan sebagai amal jariah. Kan? Jadi kita bekerja kerana Allah, bukan kerana manusia, bukan nak ilmu manusia. Lepas tu kita datang apa? Walaupun in ajra illa Allah.
ganjaran itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah Allah Ta'ala akan ke rezeki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam Quran surah ayat 1009. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan bukakan pintu jalan keluar dia daripada susah dan daripada mengira di sini. Sepusing InsyaAllah Ta'ala buka jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki dari jalan yang tak disangka. Jadi saya fikir terus jangan dapur. InsyaAllah selagi hayat di Ramadan, selagi kita masih, saya dan Ustaz Kamil masih berada di sini, InsyaAllah kita akan buat yang terbaik untuk masyarakat Muslim di segi keagamaan, kan? Dengan solat Jumaatnya, majlis ilmunya, ceramahnya, yang lain-lain, InsyaAllah, kan? Sekadar kemampuan yang ada pada kita. Kita tidak menjanjikan bulan dan bintang. Kalau orang berjanji bulan bintang boleh tentu lagi bulan dan bintang itu yang diberi. Tapi insyaAllah kita cuba yang terbaik. Maka minggu ini hari kita sambung kuliah pengajian yang kita. Minggu lepas kita awalkan pada malam Sabtu sebelum cuti sekolah. Jadi minggu lepas semua tak ada SM pun tak ada, cuti sekolah Ustaz Kamil pun tak ada. Jadi minggu ni ada semua ni. Jadi kita teruskan kuliah pengajian kita membincangkan kitab hadis 40 matan Al-Arba'in. Ya, 40 hadis yang dikumpul oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sampai kepada hadis yang ke-28, Al-Hadis Al-Thamin wal-Ashrun, hadis yang ke-8. Dan hadis ini dimasukkan juga oleh almarhum Tuan Guru Ustaz Tuan Haji Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Abu Abdi Al-Bajari An-Nabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya 40 hadis peristiwa akhir zaman. Ya. Jadi hadis yang sama, ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh daripada An Abi Nahij Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Nahij. Abi Nahij ini gelarannya, ataupun dalam bahasa Arab dikatakan sebagai kunyah, gelaran. Ya, dan Makilau itu gelaran. Nama sebenarnya bukan Makilau, nama lain. Tuk Janggut pun gelaran, nama sebenarnya lain. Rentap pun gelaran, nama sebenarnya lain. Pahlawan Iban yang berjuang melawan Raja Putin di Sarawak, Rentap. Nama dia bukan Rentap, nama lain Melayu, bukan nama Rentap. Jadi Abi Nahij ni gelarannya. Nama sebenarnya Al-Irbad Sayyidina Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Sebenarnya Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Qala, beliau berkata, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan, telah berpesan, telah menasihatkan kepada, berpesan. Wa'azana ini berpesan kepada kami Rasulullah SAW mau'izatan, satu pesanan berbentuk nasihat. Sebab mau'izah dan nasihat itu ada beza. Kalau nasihat ni Nabi sebut dalam hadis lain, al-din an-nasihat, agama itu adalah nasihat. Bila mau'izah ni dia pesanan yang berbentuk peringatan, lain-lain macam-macam lah. Mau'izatan ni satu pesanan, nasihat, mau'izatan. Tak diceritakan apa ni secara terperinci. Disebut oleh Al-Irbad Ibn Sariyah mau'izatan, satu nasihat, satu pesanan. Digunakan perkataan mau'izatan, isim nakirah. Ya. Jadi apa dia? Tak diceritakan, tapi nasihat lah, pesanan lah, wasiat lah.
tetapi cirinya disebut. Apakah nasihat itu disebutkan cirinya ataupun keadaannya, hal itu? Wajilat min hal qulub, daripada nasihat itu bergetarlah hati-hati. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anfal tentang ciri orang yang beriman. Apa dia tuan-tuan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna allazina idza wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman ni ialah mereka yang idza dzukirallahu, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetarlah hati-hati mereka. Jadi ibarah ini dari Al-Quran, wajilat minhal qulub, bergetarlah hati-hati dari nasihat. Nasihat yang Nabi bagi bila sahabat dengar, bergetar hati para sahabat. Disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Bila Nabi memberi nasihat, dalam nasihat itu disebut tentang peringatan dari Allah SWT, maka bergetar hati mereka. Wa dharifat minhal uyun, dan mengalirlah dari nasihat itu air mata. Al-uyun ainun, mata uyun, mata. Yang diterjemahkan di sini, air mata kami bercucuran. Ini saya nak macam mana yang sampai sahabat ada yang bergetar hati, sahabat ada yang menangis, mengalirkan air mata. Nasihat Nabi ini apa agaknya? Sebab Al-Alaf tidak menceritakan itu. Mesti nasihat yang kalau macam kita dah di arwah bapa kita, arwah mak kita, saya bapa lah, kita balik kampung, mak bapa kita sihat-sihat. Kebetulan semua di wedding ni, kamu semua dah ambil ni, bapa nak pesan seorang. Bapa ni kalau datang besok, kamu di wedding jangan bergaduh bab harta. Harta ni tak membawa ke mana-mana. Yang kita nak bawa balik amal ibadat kita dengan bapa. Bila bapa kita sebenarnya tu, apa perasaan kita? Ini kemungkinan, inilah nasihat yang Nabi bagi kepada para sahabat. Yang kita beragak. Sebab daripada cerita nasihat apa, cuma keadaan sahabat mendengar nasihat Nabi itu diceritakan oleh air mata, bergetar hati mereka dan mengalir air mata mereka. Mesti nasihat yang Masya Allah, sangat berbekas dalam hati. Maka apa kata air mata? Wa qulna ya Rasulullah, kata para sahabat ini, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwadda'in fa'awsi, seolah-olahnya nasihat, ianya nasihat yang perpisahan, merupakan perpisahan, nasihat perpisahan. Maksudnya para sahabat ini nampak seolah-olahnya mereka melihat Nabi ini memberikan ucapan perpisahan. Kata putih dalam speech, macam Datuk happy lah. Datuk tu boleh nasihat dari ucapan dari yang dihormati dan Datuk Polis kita yang akan bersalah. Nasihat itu mesti power. Terus mesti antara nasihat itu saya kata terus beri kesetiaan kepada pucuk pimpinan, walaupun selepas saya akan datang kedua polis baru
tuan-tuan, teruskan berkhidmat untuk pasukan ini demi agama bangsa dan negara. Mesti dia tak payah kita kalah pun kita boleh. Kalau cabar pisah hadis baik spontan baru dia punya rasa. Saya silap yang berbagai kehormatan pun mengalir air baca. Pada tu KP bagi ucapan pesan macam tak jumpa nasi soal, besok jumpa minum teh air lagi. Tapi ucapan dia sebagai seorang pemimpin. Sebab itu sahabat memberi reaksi, ya Rasulullah, ka'annaha mu'izatan mu'adahin, seolah-olah ini nasihatnya adalah nasihat pisahan, maka fa'ausin, berilah wasiat kepada kami. Jadi wasiat itulah yang diceritakan oleh Al-Irbat dalam hadis ini selepas. Apa dia tuan? Qala Nabi SAW berpesan dalam sabda baginda, usikum bitaqwallah. Pertama sekali aku berpesan kepada kamu bertakwa kepada Allah. Ini pertama. Ini yang pertama, bertakwa kepada Allah. Jadi takwa ni disebut tiap-tiap jemaah dua kali. Dalam khutbah ittaqullah, khutbah kedua ittaqullah. Jadi rukun khutbah. Tak ada, tak sah khutbah. Tak sah khutbah, tak sah jemaah. Tak sah jemaah, tak jadi. Kena ganti dengan sembahyang zuhur. Itu kalau nak ngaram khutbah tidak salah. Sekarang kalau kita ada kebolehan mengarang, jangan dibazirkan. Tapi pastikan segala rukun khutbah itu sudah ada. Kita tahu lah rukun khutbah apa. Oh, kita karang. Jangan ditinggalkan rukun khutbah. Kalau kita karang cantik macam mana khutbah itu, kalau rukun khutbah tak sempurna, maka khutbah tidak sah, tak ada mana lah. Baik. Itu yang pertama. Aku berpesan kepada kamu, kata Nabi SAW, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. Takwa ni rasa takut kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Itu takwa. Kalau khauf lain, ini Allah, maksudnya aku takut kepada Allah. Takut belum lagi membawa kepada takwa. Takut tu dah okeylah. Khauf okeylah. Dalam mutasawuf, khauf setengah jalan. Tapi nak dapat takwa kena ada lagi setengah jalan. Apa dia? Raja, rasa pengharapan kepada Allah. Takut kepada Allah tapi tak berharap kepada Allah, tak guna. Itu ilmu tasawuf. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua, was-sam'a wat-ta'ah. Was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Dan dengar dan taat walaupun yang memerintah kamu itu seorang hamba. Walaupun yang memimpin kamu itu seorang hamba. Apa yang Nabi sampaikan ke sini tentang soal kepatuhan kepada pemimpin. Walaupun pemimpin itu dari golongan orang marhamin, orang biasa, orang kebanyakan, tapi Allah Ta'ala danaikan dia sebagai pemimpin. Kita kena dengar dan taat. Walaupun dia seorang keturunan hamba, walaupun dia orang biasa, Allah Ta'ala danaikan dia sebagai pemimpin. Kita kena dengar dan taat. Walaupun dia itu dulu macam kita kan, masuk pol, masuk depo, rank file, constable, tapi dah sampai masa ini jadi pegawai, jadi pemimpin kita kena dengar dan taat lah.
Janganlah kita anggapkan ayah dia dulu macam aku dulu orang file ke sama-sama bololah kata orang Sembilan bololah ke padang bola-pol untuk training dulu ke depo. Saya nak terima lah kan tak kenal dia kita kan tak kenal dulu dia orang file betul dulu. Sekarang dia seorang pegawai, seorang pemimpin. Kena dah dengar dan tak. Bagi seorang pemimpin, dia penyedia kita, pemimpin kita, penyedia kita kena taat pada dia. Ini yang Nabi sebut. Wa in ta'ammara alaikum abdul, walaupun dia tu asalnya seorang hamba, tapi Allah Ta'ala naikkan sebagai pemimpin. Ini berlaku dalam sejarah tamadun Islam di mana Mesir pernah ditakdir oleh kerajaan yang pemimpinnya dari kalangan hamba abdi. Nama kerajaan itu adalah kerajaan Islam Mamluk. Masa zaman-zaman Salahuddin Al-Ayyubi, carilah Google kerajaan Islam Mamluk di Mesir. Mamluk, M-A-M-L-U-K, Mamluk. Asal-asal khalifah kerajaan Islam Mamluk ini ialah hamba abdi. Tapi orang tak naikkan jadi pemimpin, maka Nabi kata dengar dan taat. Jangan kita pandang lekeh. Dia hamba, apa kita betul ialah dia hamba. Tapi sekali jadi pemimpin, jadi orang besar, kita sebagai rakyat kena taat dan patuh. Selagi mana dia tidak mengajak kita menderhakai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok disuruh kita buka aurat, kok disuruh kita minum arak, kok disuruh kita berjudi, kok disuruh kita berzina. Itu lain cerita. Tak wajiblah kita taat hatta mak bapak sendiri pun. Cuba baca dalam surah Luqman. Baca dalam surah Luqman. Hatta mak bapak kita, surah Luqman jelas menyatakan. Kan? Dalam surah Luqman jelas menyatakan. Surah Luqman jelas menyatakan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mak bapak ni mengajak kita menderhaki Allah SWT, mensyirikkan Allah SWT, fala tuti'huma, tak wajib kita ikut taat perintah keduanya. Itu mak bapak. Kalau pemimpin dah tentulah begitu keadaannya, takkan lain. Ketaatan dan penuh hanya kepada Allah dan Rasul. Itu sami'na wa ta'na, nama kita kena taat dan baik. Jelas ke jelas? Wa innahu man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Maka sesungguhnya siapa-siapa yang hidup dari kalangan kamu, yakni selepas ini, selepas wafat Nabi SAW, fasayara ikhtilafan katsiran, dia akan lihat persengketaan yang banyak, perselisihan yang banyak. Mayya'isha minkum, diterjemah sini, maka sebahagian daripada kamu yang hidup akan menyaksikan berlakunya banyak perselisihan yang dari kalangan para sahabat. Maknanya Nabi sudah meramalkan akan terjadinya perselisihan dalam kalangan umat Islam selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kan satah dari ummati ada kita wa sab'ina firqatan ihdahuma fil jannah wal akharu minan nar. Kama qala
umat aku akan berpecah kepada 73 golongan. Satu masuk syurga, yang selebihnya masuk neraka. Sahabat tanya apa? Yang masuk syurga ni siapa dia ya Rasulullah? Manhum ya Rasulullah? Nabi kata ahli sunnah wal jamaah. Jadi bila orang tanya kita ahli sunnah wal jamaah ni apa Ustaz? Jawapannya ialah mereka yang berpegang dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, berakidah dengan aliran akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Maknanya bukan Syiah, bukan Wahabi, bukan Qadiani, bukan yang lain. Taslim ke apa-apa ke, bukan. Apatah lagi hadi minallah, atau jauh sekali memang terkeluar dah kan. Nanti kan minta Abraham sekali itu habis semua tu, tak masuk. Itu ajaran sesat, takkan ahli sunnah wal jamaah. Islam liberal ke apa ke, bukan. Berfiqah dengan salah satu dari 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Lain itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Syiah bukan, Wahabi pun bukan. Kemudian bertasawuf dengan aliran Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Ini dia orang dalam golongan ahli sunnah wal jamaah. Itu kita tahu. Jadi kita gunakan neraca ni, kita boleh tengok siapa dia ahli sunnah, orang ahli sunnah wal jamaah dan yang selainnya. Maka apa pesan Nabi SAW? Fa'alaikum bisunnati, maka adalah kamu mengikuti sunnah. Jadi ahli sunnah tadi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah khulafa' rasyidin yang mahdiyyin, yang mendapat petunjuk. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Dan mereka inilah, daripada mereka inilah datangnya ahli sunnah wal jamaah. Ikut kata Nabi, jangan ikut lain. Ikut lain ni macam-macam, Nabi tak pernah hajar pun. Di mana Allah duk terangkan. Itu Nabi tak mengajar. Jangan salah faham, Nabi tak mengajar begitu. Itu bukan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak terjumpa kita Nabi SAW mentajsimkan Allah. Mentajsimkan Allah. Nabi SAW menyifatkan, meletakkan sifat jisim pada Allah SWT. Itu makna tajsim. Sifat jisim itu hanya ada pada manusia dan makhluk semuanya. Itu mana dia sifat jisim. Allah Ta'ala tidak ada. Maksudnya Allah dari memiliki sifat jisim. Jisim, jirim, jauhar, ruang, tempat, masa. Itu kena belajar akidah. Ilmu tauhid, akidah kena ngaji. Tak apalah, nanti ada masa esok kita ngaji ilmu akidah. Baik. Jadi sunnah Nabi, sunnah Khulafaur Rasyidin, itulah dari situlah datangnya akidah ahli sunnah wal jamaah. Abdu 'alaiha bin nawajid, genggamlah, pegang sunnah tersebut dengan geraham ini dengan kuat. Nawajid ni disebut sini tarik ataupun geraham. Maknanya kita genggam betul. Gigi geraham peranannya melumatkan makanan. Dan makanan menjadi hancur lumat, boleh masuk perut tak sakit. Boleh diproses dengan baik. Itu guna gigi geraham. Ustaz, kalau kita sekarang negara mana yang mengamalkan
Banyak kebanyakan majoriti negara Islam di dunia ni mengamalkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kebanyakannya Indonesia, kalau di Nusantara semua yang tak beramal Ahlussunnah wal Jamaah ni, contohnya masyarakat Islam di Iran, mereka Syiah. Pakistan minoriti Syiah, India minoriti Syiah, Iraq minoriti Syiah, Yaman minoriti Syiah, Lebanon, Syria pun super minoriti Syiah ada, tapi minoriti, maknanya tak ramai lah. Kalau 10 orang adalah 2 atau 1, selebihnya Ahlussunnah wal Jamaah. Di Saudi pun ada orang Syiah. Jangan kata Saudi tak ada orang Syiah. Ada Syiah di Saudi, di Bahrain ada Syiah. Lain Ahlussunnah Jamaah. Di Arab Saudi kebanyakan mereka, walaupun tidak diisytihar secara resmi, kerana tak ada perangkat resmi, mereka berpegang dengan Wahabi, terutamanya golongan agamawan dan golongan pemerintah. Golongan rakyat ni tak ada perangkaan yang terang dan jelas. Sebab kami yang jumpa video majlis maulid di Saudi, mereka buat maulid. Ya, pemerintah Saudi Wahabi. Cuma itu pegangan agama dia. Kalau kita di sini macam dah ada dalam perlembagaan kan. Sebab itu mereka tidak menyambut maulid Rasul. Mereka tak sambut maulid Rasul. Tak. Dari awal tu macam hari biasa dia. Tak ada apa-apa makna bagi apabila ibadah haji kan, kita semua berkumpul situ dengan Syiah, Wahabi, dengan Ahlussunnah kan. Dari segi pelaksanaan dalam ibadah kita solat berjemaah di Masjidil Haram, kita jadi isu kan, kita ikut sebab cara semayang dia macam kita lah. Kalau Imam Masjidil Haram sama yang kita tengok zahirnya sama lepas salam, kita tak ada ni bila habis salam dia buat hati orang lain, wahai orang lain, tawaf pun jalan macam biasa, tak ada wirid, masing-masing dengan cara masing-masing, pegangan yang ke, tak ada masalah. Dia melapang dada nanti. Cuma bang akidah juga kamu jawablah Allah Ta'ala. Kita tetap semayang belakang dan dia pun boleh semayang belakang kita tadi sama macam Syiah. Cuma ni kalau kita pergi ke Iran pun catatan orang kita yang pernah pergi ke Iran, kerana cara semayang tu ada perbezaan, maka agak sukar orang kita nak pergi ke masjid-masjid di Iran. Agak sukar lah, maksudnya boleh pergi tapi nak sembahyang tengok masing-masing ni lain, ada pattern. Kita nak ikut pun susah juga, tak biasa. Kalau macam kita berimam kata macam mana? Tak ada masalah. Kalau dia saya tak ada masalah. Tadi sah sembahyang kita, sembahyang dia tu ikut dia, kita ikut kita kan. Tapi ikut catatan orang Malaysia yang pernah pergi ke Iran, dalam Facebook saya baca tu, mereka macam tu lah. Di satu mereka tak ada sembahyang Jumaat. Kita biasa sembahyang Jumaat, mereka tak ada sembahyang Jumaat. Jadi macam mana? Walau macam mana pun ulama sepakat mengatakan mereka tetap dalam umat Islam, tidak boleh dihukumkan. Tak boleh kita tadi kafir, so ada Islam lawan Syiah.
macam Syiah tu kafir lah. Kita tak diajar mengkafirkan orang Islam sesuka hati. Orang Wahabi ni tak kafir, cuma akidahnya tak sama macam kita. Ada perbezaan. Mereka kata Allah Ta'ala duduk atas langit. Kita tak kata Allah Ta'ala duduk atas langit. Sebab Allah Ta'ala itu Allahu mawjudun bila makan. Allah Ta'ala wujud tidak bertempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia kata Allah Ta'ala duduk atas langit. Mereka guna hujah Quran juga. Ar-Rahman alal arsh istawa. Dia guna Quran juga sebagai hujah. Tak apalah, nantilah kita sama-sama berhadapan dengan Allah. Ya, Allah Ta'ala je lah yang menentukan kebenaran. Siapa yang benar, siapa yang salah. Ya. Jadi kita pegang pegangan itu. Kemudian wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah kamu perkara-perkara baru dalam agama. Perkara baru agama, contoh ya, sujud 4 kali, rukuk 2 kali. Yang inilah perkara baru. Ya. Itu perkara baru agama. Kalau giling lepas sembahyang tu bukan perkara baru agama. Itu perkara yang memang ada. Nabi SAW memang ada wirid lepas sembahyang. Buktinya apabila Nabi mengucapkan Allah Assalam Assalam wa ilaika ya'udhu salam fa inna rabbana bisalam wa la jalla darussalam tabarak rabbana wa ta'ala ya zal ikram. Nabi berpaling ke sebelah kanan. Jadi para sahabat semua mencari tempat soft sebelah kanan. Sebab nak melihat wajah Nabi yang mulia, percaya-cahaya. Kalau tu sebelah kiri tak nampak, belakang kamera. Begini pada asalnya. Jadi Nabi SAW ada memimpin bilik selepas sembahyang malam. Jadi buktinya itu ke sini. Namun demikian
Ada juga hadis Nabi yang menceritakan bahawa Nabi SAW lepas semayang, Nabi duduk di tempat semayang dia berwirid sendirian, tak ada macam biasa. Ada juga Nabi duduk tempat dekat atas jalan, Nabi wirid, Nabi duduk di tempat semayang musallah, dan Nabi tidak memimpin wirid. Maksudnya Nabi wirid seorang. Di sini bila ulama fiqh mengadunkan pemahaman tentang hadis ini, mereka mengatakan kenapa yang itu, sebab wirid itu bukan perkara yang wajib. Kalau Nabi buat sepanjang masa, pemahaman sahabat Nabi radhiyallahu anhu, wirid itu wajib dan buat dosa. Sama macam solat tarawih. Nabi datang masjid buat solat tarawih 2 malam. Malam ketiga Nabi tak turun sampai akhir Ramadan. Apa maknanya? Makna di situ nak bagi syarat pada para sahabat, semayang tarawih ini semayang sunat. Nabi tu dia tiap malam buat semayang tarawih di masjid. Sahabat akan faham tarawih itu wajib pada bulan Ramadan, tak buat dosa. Tu yang bulan puasa, orang pergi gerbang malam bulan puasa, orang pergi gerbang malam lagi 3-4 hari lah raya, orang tak pergi lah semayang tarawih kat masjid, orang pergi gerbang malam, orang tarawih di gerbang malam. Sebab tu, sebab tarawih ni sunat. Kita boleh belah nak raya di masjid, tak boleh, tak boleh. Boleh je lepas tarawih masjid. Bukan kalau malam tu makan pukul 10. Kalau lagi dekat nak raya sampai pukul 2 pagi, 3 pagi pun ada lagi. Kenapa ditinggalkan solat tarawih? Lepas tarawih sampai Muridi ramai. Kalau di 19 tu ramai lagi orang di gerbang malam 11:30, 12 pun ramai lagi. Kenapa nak tinggalkan solat tarawih? Tapi itulah kita. Bab ibadah kita boleh lebih kurang kira-kira. Bab dunia payah nak lebih kurang. Bab dunia kita boleh apa? Tak wajib, sunat je. Bila bab dunia tak boleh, mesti buat. Itu di masalah. Sedangkan yang nak dibuat bagi untuk alam akhirat itu ialah semacam solat tarawih. Kita lihat amal ibadah tu beli pahala. Dunia ni tinggal. Walaupun dia seorang yang paling kaya di atas bumi, apabila dia meninggal, hartanya tidak akan dapat membantu dia sesin pun nanti di dalam alam kubur, apatah lagi alam akhirat. Yang bantu dia siapa? Amal ibadah yang bantu dia. Itulah yang akan diringgit dan sen dia nanti di padang mahsyar pada hari kiamat. Kita ni lebih nak betul-betul. Esok kalau mati, esok anak-anak apa yang boleh. Tak salah berfikir betul. Jangan kata salah. Salah. Betullah kita hidup ni mestilah ada apa-apa yang nak ditinggalkan untuk anak-anak kita. Tidak-tidaknya ilmu untuk mereka, supaya mereka boleh mencari kehidupan dari ilmu itu. Tapi yang kita nak bawa balik bukan itu. Yang kita nak bawa balik ialah amal ibadah. Sebab itu Nabi kata, jauhilah kamu perkara-perkara baru. Kenapa? Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu sesat. Apa ini bid'ah yang sesat? Adalah 2 bid'ah yang dibuat. Pertama sekali, lelaki pakai lampu buat umrah, bertawaf. Itu bid'ah.
Jadi itu bid'ah lelaki pakai telekong. Bid'ah dia bukan perempuan. Perempuan dia pakai telekong. Sebab dia perempuan pun wajib tutup aurat. Lelaki pakai telekong mana boleh. Lelaki tak boleh pakai pakaian berjahit ketika dalam ihram. Tapi dia rasa dia bukan lelaki, dia rasa dia perempuan. Maka dia pakai telekong. Nampak? Pakai telekong tak pakai stokin. Pakai stokin. Stokin tu berjahit ke tidak? Berjahit. Telekong tu berjahit ke tidak? Berjahit. Sekarang orang lelaki boleh tak pakai pakaian berjahit? Tak boleh. Hanya pakai dua helai kain ihram. Tutup bawah, tutup atas. Itu saja. Kalau tawaf kena buka bau kiri. Kan? Itu bid'ah itu. Mana ada kain ihram dia tepi tak ada. Kain ihram tak ada dia tepi. Dia kain depan dan bawah. Tapi dia adalah special kain ihram itu. Sebenarnya kain anak-anak sekolah kita pakai kain putih je nak buat ihram, tapi see-through lah. Boleh nampak see-through lah, kalau pakai kat bawah nampak lah. Base-base dia tak boleh. Memang nampak lah depan belakang. Terbonjol je. Kalau pakai kain ihram kan tebal, tak nampak lah. Itu bid'ah yang pertama. Bid'ah yang kedua, perempuan pakai ihram. Ini bid'ah. Mana boleh perempuan pakai ihram? Perempuan wajib menutup aurat. Mana boleh pakai ihram? Pasal tu pakai ihram, dia rasa diri dia lelaki. Dia rasa diri dia lelaki. Ini adalah bid'ah. Inilah dia perkara baru dalam agama yang dikatakan bid'ah yang berlakunya sesat Rasulullah ni dia. Itu pun tak faham. Orang yang bertanggung jawab tentang benda-benda ni tak nak cakap terang benda itu bid'ah sesat Rasulullah kok. Cakap terang dia. Siapa-siapa buat macam ni dia telah melakukan bid'ah sesat Rasulullah kok. Tak boleh orang tahu lah, orang tak faham. Ni tak boleh kita cakap. Ni sesat. Bid'ah sesat. Kau orang lain perempuan, walaupun kamu rambut karun sekalipun, kata-kata karun macam jantan. Bila kamu buat umrah, kamu mesti pakai tekuk tutup aurat, tak boleh pakai kain ihram. Kamu buat, maka perbuatan kamu itu adalah perbuatan baru dalam agama, bid'ah. Dan benda bid'ah ni sesat, dan dia sesat itu tempatnya dalam kau cakap. Ni tak happy cakap. Pasal apa? Cakap. Kita ada kuasa. Kita boleh bercakap. Orang tak ada kuasa, cakap kosong aja, tak buat. Itu Nabi sebut dalam hadis ni. Jauhilah kamu orang buat perkara baru dalam agama. Perkara baru macam mana? Yang tadi itulah. Perkara baru dalam agama tak pernah ada dari zaman Nabi sampai zaman sahabat, tak pernah ada. Zaman Nabi, zaman sahabat ada tak? Pondan mesti ada. Takkan pondan zaman hari ini je ada, zaman Nabi tak ada. Tomboy takkan zaman Nabi tak ada. Zaman sahabat tak ada. Zaman kita dia ada. Zaman Nabi, zaman sahabat semua perempuan yang tertentu, lelaki yang tertentu. Tak ada ke pondan ke tomboy ke siapa. Tapi mereka diberi faham oleh Nabi SAW bahawa walaupun kamu begitu, bila kamu melakukan ibadah, kamu mesti ikut jenis dan tidak kamu. Kalau lelaki macam mana cara lelaki, kalau perempuan macam mana cara perempuan. Walaupun kamu kasut,
walaupun kamu lembut kemana-mana, ya Ustaz. Kalau perempuan tak Ustaz, dia perempuan tapi kasar dia cakap, Ustaz ni menawar tak? Cakap kasar, punya perempuan. Awak tengok, perempuan ni kasar benar cakapnya, tapi dah watak dia macam tu, nak kata apa. Tapi dia tetap seorang perempuan, mesti ikut cara ibadat wanita, wanita tak boleh lelaki. Semayang ni kalau siap begini, bukan begini. Kalau angkat takbir begini, bukan begini. Itu fik wanita masa tak boleh semayang, tak boleh pusing. Walaupun kamu perwatakan kamu mirip lelaki, tak boleh. Kalau dia lembut banyak, tapi dia tetap seorang lelaki. Walaupun dalam IG guna nama perempuan Baby Rina, nama perempuan, tapi tengok lelaki. Tetap tekah lelaki boleh jadi imam. Boleh jadi imam, layak jadi imam. Kalau dia layak jadi imam, kalau lepas Bismillahirrahmanirrahim, lembut dia baca Quran, jadi imam macam seorang perempuan tapi lelaki. Tapi kalau dia seorang perempuan, walaupun suaranya jantan, kasar, tapi tak boleh jadi imam sampai jemaah. Tak boleh. Mereka untuk kaum sejenisnya sahaja. Tahu kalau dia ada anak-anak, untuk anak-anak yang masih kecil dia boleh. Nampak tak? Ini diajar Nabi. Yang tadi dua tu Nabi tak ajar, tu Nabi jangan. Perempuan dan pakai telekung tawaf sa'i dalam umrah, pergi pakai ihram ketika tawaf dan sa'i umrah, dia boleh. Itu cerita dia. Wallahu a'lam. Itulah dia hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi. Kata Imam Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Apa makna hasan sahih? Hasan dari satu jalan perawi dan sahih dari satu jalan perawi yang lain. Tapi okey, hasan sahih okey dalam salah. Yang KO maudhu saja. Wallahu a'lam. Habis kat situ kita bincang hadis yang ke-8, insya-Allah. Pada kuliah hari yang akan datang bulan hadapan kita akan bincang hadis yang ke-29, insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa perubahan, contohnya parlimen dibubarkan, persediaan pergerakan penugasan untuk anggota sepanjang tempoh bubar parlimen hingga PRU, semua kuliah kita akan ditangguhkan. Sebab semua akan bertugas pegawai dan anggota, dan sebahagian kalangan awam akan bertugas. Itu yang ada di awal tu kalangan awam tu, sebab ada sebahagian mereka akan bertugas pada hari pilihan raya pun akan bertugas. Jadi itu dia, insya-Allah. Atau bulan depan kita akan masuk kuliah tafsir Al-Quran yang dulu. Insya-Allah minggu hadapan tadi kita akan begitu dari, insya-Allah. Jadi itulah saja untuk malam ini. Yang baik dari Allah SWT, yang kurang itu daripada kita semua. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini adalah manfaatnya untuk kita semua dalam kehidupan kita yang sementara ini. Mudah-mudahan kehidupan kita dengan isteri, suami, anak-anak kita, ahli keluarga dan semua yang ada sekitar kita dalam perjalanan
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina azabannar, dan dijauhkan dari azab Allah SWT. Dan kalau rezeki ini apa-apa yang sampai ke ini mungkin ada kekurangan di mana-mana, saya pun mohon Allah SWT Nabi SAW dari bantuan dan membuat sekalian. Wallahualam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan pula kita malam ini dengan tasbih kafarat Rasulullah SAW. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا من هذا وأمرنا وتبخنا بني تفرقم الصلاة. اللهم نجعلك في نقول أدينا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدئ شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وصل على الكلب بكتابك يا قهار جبار الرحيم. يا الله يا الله يا الله. الله ينزل الكتاب ويملك السحاب ويمن أعزم يزيكم وصل عليكم بفضل بنا سنسير الحمد الرحيم. ربنا زدهم وزنا فما يا أكرم من ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عليك توكلنا وإلينا إليك المصير. ربنا تقبل منا دعانا ومسنا والمنا وجبنا وعمل في هذه الليلة المباركة من شر سفر ورد السميع العليم. وأننا مولانا التواب الرحيم. دعوانا فيها أسماء ومددنا فيها سلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبلوا منكم بنا منكم توكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.